Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi hari cuti, hari Malaysia ini 28 Muharram 1440 Hijriah bersama 16 September 2020. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara fizikal kita tak bersama, tetapi dengan kita menghadiri kuliah maya ini, dengan kita mengikuti kuliah maya ini, dengan kita menonton kuliah maya ini, insya-Allah kelebihan-kelebihan majlis ilmu itu akan juga kita perolehi, dikurniakan kepada kita barakah dan rahmah dari Allah SWT, dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan kepada kita sakinah, yang ketenangan, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, pengajian maya, kuliah pengajian maya kita teruskan dengan pengajian kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30, yang kita teruskan kupasannya. Kitab ini
karang oleh almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala. Itu kita masuk ke surah yang berikutnya, yang seterusnya, iaitu surah Al-Zalzalah. Kita telah pun mengakhiri kuliah kita dalam surah Al-Bayyinah pada kuliah yang lepas, kuliah yang lalu. Dan kuliah pada hari kali ini kita teruskan dengan surah Al-Zalzalah. Ya, terlebih dahulu seperti mana biasa kita akan mulakan dengan pengenalan surah ini, ataupun mukadimah surah ini. Pada buku surat yang bermula dalam buku kitab ini, muka surat yang diterjemahkan, iaitu muka surat 353. Surah ini adalah surah Madaniyah yang mengandungi 8 ayat. Jadi sama seperti mana surah Al-Bayyinah, surah Al-Zalzalah ini juga adalah surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah Nabi SAW ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun ada juga surah-surah Madaniyah ini yang tidak diturunkan di kota Al-Madinatul Munawwarah. Dan surah ini mengandungi 8 ayat, sama seperti mana surah Al-Bayyinah, surah yang sebelumnya. Surah ini juga mengandungi 8 ayat. Nama surah ini dinamakan Al-Zalzalah atau Al-Zilzal kerana ia dimulakan dengan penceritaan tentang peristiwa gempa bumi yang sangat dahsyat sejurus sebelum hari kiamat. Firman Allah SWT mafhumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mafhumnya, surah azim, mafhumnya apabila bumi digugurkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Ayat pertama surah Al-Zalzalah. Jadi surah ini dimulakan dengan bercerita tentang keadaan fenomena yang sangat dahsyat sebelum berlakunya, sejurus sebelum berlakunya hari kiamat. Ini kita akan lihat nanti dalam kupasan berikutnya. Dan ia adalah surah Madaniyah, ya, mengikut kajian ulama-ulama tafsir. Surah ini adalah surah Madaniyah, walaupun dalam kitab ini juga disebut, Ibnu Katsir berkata ia adalah surah Makkiyah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana surah ini menceritakan keadaan-keadaan hari kiamat, yang mana cerita-cerita hari kiamat ni banyak dijumpai ataupun dilihat berada dalam surah-surah Makkiyah. Sebab itulah Ibnu Katsir, ulama tafsir yang tersohor ini, menyebut bahawa surah Al-Zalzalah ini adalah surah Makkiyah. Wallahu a'lam. Kaitan surah Al-Zalzalah ini dengan surah sebelumnya, Allah SWT menyebutkan di akhir surah Al-Bayyinah ini tentang ancaman terhadap orang kafir dan janji baik kepada orang mukmin. Jadi akhir yang kita lihat dalam kuliah yang lepas, pada ayat-ayat ke-6 hingga ayat ke-8 surah Al-Bayyinah, Allah SWT menyebut tentang ancaman terhadap orang kafir. Apakah balasan yang Allah SWT akan beri kepada orang-orang kafir ini, dan janji baik kepada orang mukmin. Janji baik kepada orang mukmin dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mereka ini akan dikurniakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah Ta'ala redha kepada mereka. Lalu dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada mereka dalam syurga itu, mereka redha pada Allah SWT. Dan dalam ilmu tafsir, janji baik ini dikenali sebagai wa'dun, janji ancaman. Ini dikenali sebagai wa'id. Neraka Jahannam, neraka Jahannam sebagai balasan kepada orang-orang kafir, dan syurga-syurga sebagai balasan kepada orang-orang mukmin. Setelah itu, dalam surah ini Allah SWT menerangkan waktu pembalasan tersebut serta sebahagian dari petandanya, iaitu gempa bumi dan penghamburan keluar segala isinya. Jadi bersambung dengan ayat surah Al-Zalzalah ini, dengan surah Al-Zalzalah ini, ayat awal surah Al-Zalzalah ini menceritakan keadaan yang akan berlaku nanti pada akhir
alam dunia dan berterusan sampai ke permulaan alam akhirat. Berhadapan dengan kenyataan ini timbul tanda tanya, bilakah ia ini pembalasan itu akan berlaku? Allah SWT berfirman, mafhumnya, bila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Maksudnya Allah SWT berfirman, menambah ancaman terhadap orang kafir. Allah SWT berfirman, aku akan memberi pembalasan terhadap mereka ketika berlakunya ke bumi tersebut. Sebagaimana Allah SWT firman mafhumnya, surah Ali Imran ayat 106. Mari kita tengok. Bila dibaca ayat Quran ni, tuan-tuan akan juga mendapat ganjaran dari Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mendengar bacaan ayat suci Al-Quran ini. Surah ayat 106. Baik, ada tu 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Surah Azim. Mafhumnya, yang ingatlah akan hari yang kiamat ketika itu ada muka yang menjadi putih berseri dan ada pula muka yang menjadi hitam legam. Kerana Allah SWT menyebutkan nasib kedua golongan manusia tersebut dalam ayat yang sama. Firman Allah SWT mafhumnya, fa ammal ladzi naswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang muka mereka hitam legam, so ayat yang sama. Dan ayat yang berikutnya firman Allah SWT mafhumnya, a'udzubillahi wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Surah Azim. Jadi ayat 106 hingga 107 ini menceritakan adalah huraian terhadap apa yang dia akan dihadapi oleh orang mukmin dan orang kafir ketika dalam alam, ketika berada bermulanya alam akhirat, berada di padang mahsyar. Begitulah. Kemudian Allah SWT menghimpunkan kedua golongan tersebut di akhir surah ini dengan menyebutkan tentang kebaikan dan kejahatan yang walau sebesar zarah, namun mereka tetap akan merasai balasannya. Itu pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8 surah Al-Zalzalah ini. Wallahu a'lam. Kandungan surah, gaya bahasa dan tema surah Madaniyah ini hampir menyamai gaya bahasa dan tema surah-surah Makkiyah, kerana ia menceritakan tentang bencana besar dan kesukaran pada hari kiamat. Surah ini mengandungi dua matlamat utama, iaitu pertama, menjelaskan tentang malapetaka, keretakan dan gegaran yang amat dahsyat pada hari kiamat. Segala yang berada di atas bumi akan runtuh. Manusia-manusia sudah mati akan dikeluarkan dan dari perut bumi dan kubur masing-masing. Itu dia tuan-tuan. Jadi surah ini menjelaskan, mengandungi dua matlamat utama surah ini, menjelaskan tentang apa yang akan berlaku ketika berakhirnya alam dunia dan mulanya alam akhirat, iaitu peristiwa kiamat yang dikatakan dalam hadis-hadis akan berlaku selama antara 2 Jumaat. Ini seminggu, 7 hari yang akan berlaku keadaan yang dahsyat pada kiamat ini. Dan bila dah selesai segala-galanya, bermula alam akhirat, manusia akan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Pada hari itu, bumi akan menjadi saksi ke atas setiap manusia mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mereka di atas permukaannya. Firman Allah SWT mafhumnya, bila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Zalzalah. Yang kedua, menggambarkan episod kiamat di mana semua makhluk tampil menghadapi perhitungan Allah SWT, kerana mereka akan menerima balasan masing-masing. Mereka dibahagikan pada dua golongan. Golongan yang bahagia akan menuju ke syurga, manakala golongan yang celaka akan menuju ke neraka. Firman Allah SWT mafhumnya pada hari itu, ayat yang ke-6 hingga ayat ke-8. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Apa dia tuan-tuan? Iaitu yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bermula daripada situ. Pada hari itu manusia akan bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka, untuk diperlihatkan balasan amal masing-masing.
Itu di keadaannya. Selepas berlakunya kiamat yang dahsyat, berakhir alam dunia, bermula alam akhirat, dibagikan semua manusia, maka semua manusia termasuk kita, termasuk tuan-tuan, termasuk saya, akan diperhitungkan amalan kita di dunia dan akan diberi balasan. Wa imma ke syurga, itulah matlab harapan kita, dan sama ada ke syurga yang menjadi harapan kita atau ke neraka, wal-iazubillah. Tak simpang. Kalau dulu dipakai simpang dekat 44 Mai, mana 44 tak tahulah. Baik. Sebab turun surah. Orang-orang kafir kerap bertanya. Sebab turun surah. Orang-orang kafir kerap bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Mereka bertanya, bilakah datangnya hari kiamat itu? Dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, kita baca ayatnya. Surah Al-Qiyamah ayat ke-6. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Surah Azim. Bilakah datangnya hari kiamat itu? Dalam surah Al-Mulk juga, orang-orang kafir ni bertanya. Jadi semua ayat-ayat ini banyaknya dalam surah Makkiyah. Ayat yang ke-25 surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Azim. Bilakah datangnya, mafhumnya, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar. Ini ayat 25 surah Al-Mulk. Dan pergi pula kepada surah As-Sajadah, juga surah Makkiyah. Juga surah Makkiyah, surah As-Sajadah, juga surah Makkiyah. Ayat yang ke-20 28. Apa dia tuan-tuan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Surah Azim. Bilakah mafhumnya? Bilakah datangnya ini hari pembukaan, ini hari acara pengadilan yang dikatakan itu? Ayat 28 surah As-Sajadah. Begitulah juga ayat-ayat lain yang seumpama dengannya. Banyaklah ayat lain yang Allah SWT tunjukkan tentang pertanyaan orang-orang kafir yang tak percaya akan adanya hari kiamat ini pada mereka. Dunia inilah satunya dunia yang ada. Mati kita habislah. Sedangkan kita orang Islam beriktikad, berpegang bahawa akan ada kehidupan selepas kematian, dan kehidupan ini kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh kerana kerapnya pertanyaan tersebut, maka Allah SWT menjelaskan kepada mereka dalam surah ini tentang petanda-petanda kiamat sahaja, supaya mereka mengetahui bahawa Allah sahaja yang tahu perkara tersebut. Tiada siapa pun yang boleh menentukan hari soal siasat, hari perhitungan dan pembalasan tersebut. Oleh kerana banyaknya pertanyaan orang kafir ni, Allah Ta'ala menjelaskan tentang hari kiamat ni, tentang tanda-tanda berlaku hari kiamat ini. Dan Allah Ta'ala sengaja tidak memberikan tarikh sebenar berlakunya hari kiamat. Itu dia. Supaya apa? Supaya manusia sedar bahawa kuasa menjalankan, mentakdirkan, menentukan hari kiamat ni hanyalah pada Allah SWT sahaja. Tak ada pada manusia. Manusia tak ada kuasa pun. Walaupun manusia boleh membuat filem tentang hari kiamat, seperti yang mereka buat dulu 2012, berdasarkan ramalan Nostradamus. Tetapi ternyata ramalan Nostradamus itu tidak tepat. Kerana Nostradamus dikatakan membuat ramalan-ramalan yang tepat, dan kebanyakan hampir semua ramalan itu berlaku. Tapi pada hari kiamat, ramalan Nostradamus tidak tepat. Kerana Nostradamus meramalkan kiamat berlaku 2012. Sekarang sudah 2020, 8 tahun berlalu. Belum lagi. Terus hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat besar pun tak ada lagi.
Dajjal pun taklah zahir lagi, Imam Mahdi pun tak ada lagi, Imam Nabi Isa pun tak turun lagi. Jadi mana kiamat ni hanya Allah SWT jua yang mengetahui bila akan berlakunya. Baik, kelebihannya, At-Tirmizi, Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasa'i telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, bacakan ini, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW kepadanya, bacalah 3 surah yang bermula dengan huruf Ra. Lelaki tersebut berkata, usiaku telah lanjut, hatiku sudah keras, ini sukar menghafal, dan lidahku pula sudah sukar untuk mempelajari ini surah yang panjang. Sabda baginda SAW, bacalah surah yang bermula dengan Hamim. Lelaki tersebut mengulang semula alasannya yang pertama tadi. Atas baginda bersabda, bacalah 3 surah yang bermula dengan tasbih. Namun lelaki berkenaan terus mengulang alasannya tadi dan berkata, tapi bacakan ini, ajarkan padaku satu surah yang meliputi semua itu wahai Rasulullah. Lalu baginda pun membacakan kepadanya, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang surah Az-Zilzalah ni. Selesai saja baginda membacanya, beliau pun berkata ini dengan puas hati, demi yang mengutuskan anda sebagai Nabi dengan kebenaran, aku tidak akan minta tambahan lebih dari ini selama-lamanya. Kemudian lelaki tersebut pun beredar. Sabda Rasulullah SAW, berjayalah lelaki itu. Kemudian baginda bersabda, panggilkan lelaki itu bertemu denganku. Lelaki tersebut pun datang semula bertemu dengan Rasulullah SAW. Baginda berkata, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk merayakan hari raya korban. Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi umat ini. Lelaki tersebut berkata, kalau saya hanya memiliki seekor kambing betina ini, manihah, apa pendapatmu? Bolehkah saya berkorban dengan kambing itu? Tidak, jawab baginda, memadailah kamu mencukur rambut, memotong kuku, mengandam misai, dan mencukur bulu ari-ari. Itulah bentuk korbanmu yang sempurna di sisi Allah SWT. Perkara ini berlaku sebelum dibolehkan berkorban dengan kambing betina. Seluruh mazhab fiqh mengharuskan seorang Muslim berkorban dengan kambing betina. Cuma yang lebih afdal ialah kambing jantan. Itu dia tuan. Itu keadaan dia. Cerita tentang surah Al-Zalzalah ni. Kelebihannya ialah surah Al-Zalzalah ni mampu dihafal oleh sesiapa sahaja. Kerana surahnya tak panjang, pendek aja. Wallahu a'lam. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hasan sahih ni maksudnya hadis ini hasan dari satu jalan perawi dan sahih dari satu jalan perawi yang lain. Itu maksud dia. Hasan, kita lihat, kita kupas hasan, hadis yang semua ciri-ciri dia sahih ada padanya, melainkan perawi itu kurang ingatannya ataupun kurang dhabitnya. Itu hadis hasan. Bawah sikit dari hadis sahih. Bila hasan sahih, maka kuatlah hadis tu. Hadis tersebut diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada salah seorang lelaki dari kalangan para sahabatnya, apakah kamu sudah berkahwin? Beliau menjawab, belum lagi. Wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk berkahwin. Sabda baginda, bukankah kamu memiliki ini, boleh membaca Qul huwallahu ahad? Ya, jawab lelaki tersebut. Sabda baginda, itu sepertiga Al-Quran. Sabda baginda lagi, bukankah kamu memiliki Idza jaa nasrullahi wal fath? Katanya, ya. Sabda baginda, itu adalah seperempat Al-Quran. Sabda baginda lagi, bukankah kamu ada Qul ya ayyuhal kafirun? Benar, jawab lelaki tersebut. Sabda baginda, itu adalah seperempat Al-Quran. Sabda baginda, bukankah kamu ada Idza zulzilatil ardu? Jawabnya, ya. Sabda baginda, itu pula adalah seperempat Al-Quran. Yang ini jadi, pergilah berkahwin. Itu dia tuan-tuan. Jadi ini dia kelebihan surah Al-Zalzalah. Kalau kita baca surah Al-Zalzalah ini, kita seolah-olah membaca seperempat suku daripada Al-Quran. Itu dia kelebihan-kelebihan dalam surah Al-Zalzalah ini, sebagai muqaddimah kita untuk kuliah ini. Baik,
Kemudian seperti mana biasa, selepas pengenalan surah Al-Zalzalah ini, kita akan teruskan dengan kupasan hukum makam tajwid dan terjemahan harfiah surah Al-Zalzalah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza mad asli. Zulzilatil ardu. Jadi al-ardu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ya. Al-ardu ra mad sukun. Huruf sebelumnya hamzah yang berbaris di atas, maka ra sukun ini dibaca tebal ataupun tafkhim. Zilzalaha, za alif di atas za mad asli, laha ha alif di atas ha mad asli. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Ra wa akhrajat ra itu bari atas dibaca tebal tafkhim. Al ardu sama macam ayat sebelumnya, alif lam qamariyah, alif lam sukun, dan ra sukun itu al ardu itu itu dibaca tebal atau tafkhim kerana huruf hamzah sebelumnya bari atas. Athqalaha, qaf alif di atas qa ma asli, ha alif di atas ha mad asli. Ayat yang ketiga, wa qala al-insanu ma laha. Qala, qa alif di atas qa mad asli, al-insanu, al alif lam qamariyah, alif lam sukun, insanu, nun mati jumpa sin, hukum dia ikhfa hakiki, yakni menyembunyikan. Bunyi nun mati yang bertemu dengan huruf sin. Sana, salib di atas mad tabi'i, ada pada bacaan walaupun tiada pada tulisan. Ma mad asli, malid damam asli, laha ha juga mad asli. Ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu, dari dua bawah zin, tanwin itu bertemu dengan ta, maka hukumnya ikhfa hakiki, menyembunyikan bunyi tanwin yang bertemu dengan huruf ta. Ya, tuhadditsu akhbaraha. Akhbaraha, ba mad asli, ra bari atas dibaca tebal tafkhim, ha mad asli. Ayat yang kelima, bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna wajibul gunnah, nun sabdu, nun tasydid, ya, didengungkan pada keadaan dua harakat. Rabbaka, ra mari atas dibaca tebal tafkhim. Awhalaha, awha ha itu mad tabi'i, ya, ada pada tulisan, ada pada bacaan, tapi tiada pada tulisan, dibaca dua harakat. Laha ha itu mad asli. Ayat yang kelima, yauma idzin yasdurun. Ayat yang kelima tadi. Tadi ayat ketiga, keempat, kelima. Ayat keenam, yauma idzin tuhadditsu yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasduru, dal dua bawah din bertemu dengan huruf ya, hukumnya ialah idgham ma'an gunnah. Dia memasukkan bunyi tanwin pada zal dua bawah zin itu ke dalam huruf ya dengan dengung. Yauma idzin yasduru, dan idgham seperti ini dikenali sebagai idgham naqis, idgham yang kurang sempurna, kerana ada dengung. Yasduru, ru, ra itu baris depan dibaca tebal tafkhim. Yasdurun nasu, an-nasu, alif lam syamsiyah, alif lam sabdu, nasu wajibul gunnah kerana nun tasydid. Nasu, anna, ya, mad asli.
ashtata, ta ya mad asli, taliyurau, ta'alif dua di atas tan, tanwin pada tan itu bertemu dengan huruf lam pada liyurau, maka hukumnya idgham bila gunnah, memasukkan ya tanwin ke dalam bunyi tanwin ke dalam huruf lam tanpa dengung. Maka idgham jadi sini adalah idgham yang kamil, iaitu sempurna. Liyurau liyurau raw, ra dari atas ya dibaca tebal ya, liyurau a'malahum, a'malahum itu malib di atas ma itu mad tabi'i ya. Tiada pada tulisan tapi ada pada bacaan Ayat yang ketujuh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal ya, nun mati jumpa ya. Nun mati pada faman bertemu dengan ya pada ya'mal. Faman ya'mal, nun mati jumpa dengan ya, hukumnya idgham ma'al gunnah, memasukkan bunyi nun mati ke dalam huruf ya beserta dengung. Ya'mal mithqala, qa alif di atas qa, ialah apa dia tuan-tuan, mad asli ya, mithqala, qa alif di atas qa, mad asli. Dzarratin khaira ya, dzarra ra itu ditebalkan bunyinya kerana baris atas tafkhim. Ratin khaira ya, ta dua bawah tin bertemu dengan kha ya, tanwin bertemu dengan kha, hukumnya izhar halqi ya, menyatakan bunyi tanwin yang bertemu dengan huruf kha tanpa dengung, izhar halqi ya. Khaira, khaira ra itu dibaca tebal ya, tafkhim kerana baris atas. Ra dua di atas ron bertemu dengan ya, tanwin pada ron itu, ra dua di atas ron itu bertemu dengan huruf ya, khairan yarah. Maka hukum dia idgham ma'al gunnah, masukkan bunyi tanwin ke dalam huruf ya beserta dengung. Yarahu, yarah, ra itu ra tebal baris atas dibaca tebal, tafkhim ra tafkhim. Ayat yang ke akhir sekali, ayat 8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama seperti ayat sebelumnya, nun mati jumpa dengan ya, nun mati pada man bertemu dengan ya pada ya'mal ya, hukumnya idgham ma'al gunnah ya, man ya'mal masuk membunyi nun mati ke dalam ya dengan dengung. Ya'mal mithqala, qa alif di atas qa, mad asli. Dzarratin, ra itu pada atas baca tebal, tafkhim. Tin syarra ya, tadu dan bawah tin bertemu dengan huruf shin, maka hukumnya irfa haqiqi ya, menyembunyikan bunyi tanwin bertemu dengan huruf shin. Syarra, ra itu pada atas dibaca tebal, ra ya, rai yarah, iaitu tanwin bertemu pada ron itu bertemu dengan huruf ya, maka idgham ma'al gunnah ya, masuk dengan dengung ya, masuk bunyi tanwin ke dalam ya dengan dengung. Yarah, ra itu adalah ra baris atas dibaca tebal, yakni tafkhim. Jadi itu dia sedikit kupasan hukum ahkam tajwid surah Al-Zalzalah ini. Maka sebagai akhirnya, kali ini kita kupas pula terjemahan harfiah surah Al-Zalzalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza apabila, zulzilati digegarkan. Jadi digunakan ya perkataan fa'il mabni lil majhul, digegarkan. Tidak dinyatakan siapa pembuat perbuatan itu. Jadi Allah SWT gunakan perkataan jenis perbuatan ini.
untuk membayangkan seolah-olahnya gegaran ini berlaku secara natural, tapi sebenarnya gegaran ini pelakunya ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan bumi ini bergegar. Maka bumi itu bergegarlah, digegarkan. Al-ardu, bumi, zilzalaha, yakni dengan gegarannya yang dahsyat. Zilzalaha, zilzalul ardi, ini gegar ke bumi dengan gegarannya yang dahsyat. Gegar bumi ini, kerana hal itu balik kepada al-ardu, bumi. Dalam bahasa Arab, sebarang benda-benda yang tidak bernyawa, yang dikatakan sebagai jamadat, disandarkan kepada muannas ataupun perempuan, maka digunakan ha, bukan hu. Wallahu a'lam. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan akhrajati, mengeluarkan, al-ardu, bumi itu, athqalaha, segala isinya. Jadi, dan bumi mengeluarkan segala isinya. Itu dia. Itu keadaan yang berlaku nanti pada akhir-akhir alam dunia, ketika berlakunya kiamat. Ayat yang ketiga, wa dan qala, berkatalah al-insanu, manusia, apakah yang telah terjadi laha, kepadanya. Dalam keadaan betul-betul manusia terkejut, manusia berkata, apa yang jadi ni? Keadaan yang tak pernah berlaku terjadi hari ini. Sebab maknanya manusia yang masih hidup gitu, mereka lupa bahawa, mereka tidak tahu bahawa itulah dia keadaan-keadaan yang menunjukkan berakhirnya alam dunia dan akan bermulanya alam akhirat. Soalnya, manusia apa ni? Yang memang kata ni, manusia yang hadis menerangkan, manusia yang kufur pada Allah SWT. Mereka sengaja dihidupkan sampai ke ketika berlakunya hari kiamat. Adapun manusia mukmin, mereka dimatikan terlebih dahulu, kerana mereka sudah awal-awal yakin akan berlakunya hari kiamat yang dahsyat ini. Maka mereka tidak akan dipertemukan dengan keadaan yang dahsyat ini. Maknanya mereka akan dimatikan terlebih dahulu. Ayat yang keempat, yauma idzin, pada hari itu, tuhaddithu, ia menceritakan, akhbaraha, kabar beritanya. Tuhaddithu akhbaraha, bumi menceritakan kabar beritanya. Pada ayat keempat. Ayat yang kelima, bi anna, yakni bahawa rabbaka, Tuhanmu, auha, telah memerintahkan, laha, kepadanya, itu bumi, supaya terjadi demikian. Pada hari itu bumi akan menyatakan, menceritakan keadaannya, menceritakan bahawa ini semua adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku akan berakhir sebentar lagi. Aku tidak akan menjadi tempat tinggal kamu manusia-manusia lagi. Kamu manusia-manusia akan pergi ke alam yang lain, itu alam akhirat yang kekal abadi. Maka aku sebagai dunia, inilah hari perakhiran. Begitulah maksudnya lebih kurang. Ayat yang ke-6, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasduru, keluar, an-nasu, manusia, ashtata, berselerak, liyurau, untuk diperlihatkan pada mereka, a'malahum, amal-amal mereka. Jadi selepas selesai semua, kiamat pun dah berakhir, dunia semua sudah hancur, dah tak ada lagi, tinggallah padang mahsyar yang rata, maka manusia akan dibangkitkan semuanya untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka di alam dunia dulu. Begitulah. Maka apakah sebenarnya keadaan ini yang akan berlaku ketika itu? Diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman, maka barang siapa ya'mal, mengerjakan, mithqala, seberat, dzarratin, semut halus pun, yakni pun, khairan, kebaikan, yarahu, ia akan melihatnya.
maka Allah Ta'ala akan mengira semua amal kebaikan kita, walaupun ini hanya kecil sangat, sebesar zarah. Kalau dalam kita buku terjemahan ni sebut halus, zarah tu zarah lah. Zarah tu satu benda yang paling seni. Pun kalau benda baik sebesar itu pun Allah Ta'ala akan kira, masukkan juga dalam timbangan amal kebaikan. Dan ayat ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya, dan barang waman, dan barang siapa ya'mal, mengerjakan, mithqala, seberat, dzarratin, semut halus pun, syarran, kejahatan, yarahu, ia akan melihatnya. Sama juga kalau kejahatan pun macam tu juga, sama je, tak terlepas satu pun, secik zarah pun tak terlepas dari hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dah sedikit kupasan terjemahan harfiah selepas kita mengupas pengenalan dan juga hukum hakam tajwid surah Al-Zalzalah ini. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung dengan kupasan tafsir surah Al-Zalzalah ini. Ia bermula dengan ayat surat 356, itu tanda-tanda kiamat serta ganjaran kebaikan dan kejahatan. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang sempat kita kupas pada pagi ini ada manfaat untuk, ada kebaikan untuk kita, terbeli manfaatkanlah kehidupan kita so mesti anak-anak kita, untuk kita bawa kehidupan kita semua dalam kehidupan yang diredai berkati oleh Allah SWT, di bahagia di dunia ini sampai ke bahagia yang kekal di akhirat yang abadi nanti, insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan ini yang mungkin terkasar bahasa, yang mungkin terlanjur kata, yang mungkin tersinggung kata, yang mungkin terlanjur bicara, saya pun maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita pada kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-kafaratul asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد رسول الله اللهم ارحم بنا هذا وما تفرع ما ديت فالمصومة اللهم انزلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بادد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمة وزازق وسلم بكلاب يا قهار يا جبار ابتكم يا الله يا الله يا الله الله من ينزل الكتاب ويمجلس أمازم الأحزاب اعزم ووصلنا لك فنوسع ربنا زل وزور فمعك وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك لك المصير ربنا تقبل منا دعانا وسلم علمنا ولقاءنا وعملا في هذا اليوم المبارك بشر المحرم المبارك انك السميع العليم تب لنا يا مولانا تطمئن لنا فيها سبحانك اللهم تحيتنا فيها السلام واكل دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.